Dan orang yang meninggal sakit ta'un itu, yang dipanggil mat'un, dia dapat pahala syahid akhirat. Dia termasuk dalam kategori pahala syahid akhirat. Seperti mati kena ta'un, sakit perut, terbakar, lemas, gempa. Ini antara perkara-perkara kematian yang matinya nanti dapat pahala syahid akhirat. Sebab itu bila dikenakan PKP, ramai yang keluar daripada Lembah Kelang. Salah tu, salah. Dari sudut fiqahnya tak betul. Sebab apa tak betul? Nabi menyebut dalam sepotong hadis tentang pandemik ni. Nabi kata, tengok dalam sepotong hadis Nabi menyebut, "Iza sami'tum bi ardin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ada yang tanya saya, Ustaz, apa hukum saya keluar daripada Kelang? Sebab Kelang ni dalam keadaan PKP. Saya keluar daripada Kelang. Tak boleh hukum dia. Melainkan dengan sebab-sebab darurat sampai nak bawa mati, ataupun ada perkara yang terdesak, kerja dia sangat mendesak, dia seorang kena keluar daripada kawasan yang kena pandemik. Dan itu dalam pertimbangan. Tetapi Nabi kata sekiranya engkau jumpai satu tempat itu terkena dengan penyakit yang bersifatnya digunakan dalam istilahnya, Nabi menggunakan perkataan bi ta'un. Ta'un ni penyakit yang sifat dia pandemik. Sifat dia pandemik. Dan orang yang meninggal sakit ta'un itu, yang dipanggil mat'un, dia dapat pahala syahid akhirat. Dia termasuk dalam kategori pahala syahid akhirat. Seperti mati kena ta'un, sakit perut, terbakar, lemas, gempa. Ini antara perkara-perkara kematian yang matinya nanti dapat pahala syahid akhirat. Ini besar pahalanya. Termasuklah ibu yang melahirkan anak, lalu dia meninggal dunia. Jadi Rasulullah letakkan kiasan kepada kita dalam asas hadis ini. Hadis ini menyebut, kalau kamu lihat di sana ada penyakit yang tersebar macam ni, jangan kamu masuk ke tempat tersebut dan janganlah kamu keluar. Arti kata lain, di hujung Nabi menyebut fala takhruju firaran minhu. Jangan kamu lari keluar daripadanya kerana dia memudaratkan orang lain yang mana tempat dia itu zon hijau, green zone. Kalau tempat kita zon merah, kita lari keluar pergi zon hijau, kita akan memudaratkan orang lain. Kita akan memudaratkan orang lain. Sebab itu, konsep agama Islam itu sifat dia memberi manfaat, kebaikan pada orang lain. Sebab tu konsep kebaikan inilah yang kita nak share ni. Ini yang kita sebut, tadi dia panggil kuntum khara ummatin, you are the best ummah, kamu adalah umat yang terbaik, which has been raised by Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat yang dikeluarkan oleh Allah membawa satu tanggungjawab. And khairu ummah, the best ummah, dia ada dua benda, fungsi dia mesti dua. Apa dia? Suruh buat baik, cegah kemungkaran. Sebab tu benda yang baik kita nak share, benda yang mungkar kita nak cegah dia. Benda yang baik kita nak, bila kena pada kita kebaikan, kita nak share kebaikan pada orang lain sama. Sebab tu Nabi ada sifat-sifat yang kuat. Sebab tu Nabi ada sifat-sifat yang kuat. 4 sifat Nabi yang cukup kuat. Inilah karakter yang cukup penting dalam kehidupan kita. Karakteristik yang mesti kita ada. Sidik, benar. Tabligh, menyampai. Tabligh, sidik, amanah. Tabligh, fatonah. Ada 4 sifat karakteristik yang cukup kuat, antaranya tabligh. Tabligh ini bukan jemaah tabligh. Tabligh maksudnya menyampaikan. Maksud tabligh itu share. Nabi suka kongsi kebaikan. Kalau kita ni nak masuk dalam syurga, takkan kita nak biarkan anak isteri kita masuk neraka. Tentu kita nak share. Kalau kita nak anak isteri kita masuk dalam syurga, takkan kita nak biarkan mak ayah kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita masuk neraka. Kita juga nak dia masuk dalam syurga sama dengan kita. Jadi konsep kebaikan kita nak pada diri kita dan pada orang lain. Kita nak share dia agar jadi baik.
semua dapat kebaikan. Begitu juga sifat yang namanya al-munkar ataupun asyar, sifat kemungkaran. Sifat kemungkaran, kita tak setuju dia kena pada diri kita, kita juga tak setuju kena pada orang lain. Sebab tu kita tak boleh menerima benda yang bersifat zalim. Zalim ini benda yang mungkar, ini zalim. Contoh saya ambil, zina. Zina ni zalim. Sebab apa zalim? Sebab benda yang zalim orang tak suka. Zina ni orang Islam tak suka, orang bukan Islam tak suka, orang baik tak suka, orang jahat pun tak suka. Jadi datang seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, atazinu li bi zina?" Adakah kau izinkan aku berzina? Sahabat-sahabat lain nak pukul dia. Nabi kata, "Biar aku yang bercakap dengannya." Lalu Nabi kata, "Sukakah engkau perzinahan itu berlaku kepada adik perempuanmu?" "Tidak ya Rasulullah." "Kakakmu?" "Tidak Rasulullah." "Ibumu?" "Tidak." "Mak saudaramu?" "Tidak." Kalau kamu tak setuju berlaku pada kaum keluargamu, bagaimana engkau boleh bersetuju zina itu berlaku kepada diri orang lain? Orang lain juga tak setuju perzinahan itu berlaku pada diri mereka. Sebab tu kalau kita tak suka zina, macam mana kita suka pula zina tu kena pada orang lain? Kena anak kita tak suka, kena anak orang tak apa. Tak betul maksudnya. Sebab tu inilah konsep yang kita panggil konsep reciprocal. One for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Inilah konsep yang kita kata kita jaga kita. Konsep ini yang kita panggil PKP. Yang Nabi kata konsep penyakit pandemik itu, ubat dia ialah apa dia? Karantin. Ubat dia ialah apa dia? PKP. Perintah kawal pergerakan. Sebab itu konsep inilah yang Nabi bawa dalam kehidupan kita. Walaupun Nabi tak menyebut sebagai coronavirus, COVID-19, tetapi konsep inilah yang diterapkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya mudarat kita buang, yang namanya manfaat kita share. Lalu konsep ini kalau kita faham, inilah yang kita sebut bagaimana kita menjadi manusia yang melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Kufur ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.